سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واجبات الحج واجبات الحج الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ليلة النهر والمبيت ليالي التشريق بمنى ورمي جمرة العقبة ورمي الجمار الثلاث وطواف الوداع. Sambung pengajian kita pada tajuk wajib-wajib haji. Jadi dalam ibadat haji ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji dan ada sunat-sunat haji. Rukun-rukun haji kita dah selesai. Jadi muallif rahimahullah nak sebutkan wajib-wajib haji. Jadi kata muallif rahimahullah, wajibatul haji al-ihramu minal miqat. Dan wajib-wajib haji itu antaranya adalah al-ihram minal miqat. Maknanya ihram maksudnya niat masuk niat ihram di miqat. Kita dah sebut dah hari tu, niat tu adalah rukun. Tapi niat di miqat adalah wajib. Ada beza. Diri niat adalah rukun haji. Adapun kita jatuhkan niat itu di miqat, kita lakukan niat itu di miqat adalah wajib haji. Jadi yang pertama al-ihram minal miqat. Apa makna dia? Al-makna anna min wajibatil haji al-ihrama minal miqat. Wal miqatu lughatan al-had. Itu miqat pada lughah adalah al-had. Adapun pada syarak wa syar'an zamanul ibadati wa makanuha. Waktu ibadat dan tempat ibadat. Sebab miqat dia merangkumi dua. Sama ada miqat zamani ataupun miqat makani. Tapi murad di sini wal muradu huna makanul ibadah. Iaitu tempat ibadat, la zamanuha, bukan waktu ibadat. Waktu ibadat haji kita dah sebut dah itu. Iaitu Syawal, Zulkaidah dan juga 10 hari Zulhijjah. Itu miqat zamani. Adapun di sini muallif nak sebutkan miqat yang dimaksudkan dengan miqat di sini adalah miqat makani. Wa dalilu wujubihi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dalil wajib ihram di miqat ini adalah hadis Ibnu Abbas yang mana inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madinati dzal hulaifah wa li ahli syam al-juhfah wa li ahli najd qarnal manazil wa li ahli al-yaman yalamlam kunna lahun wa liman ata alaihinna min ghairihin waliman ata alaihinna min ghairihin mimman arada al-hajja wal umrata wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Baik. Hadis Ibnu Abbas yang mana dia disebut dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia taukidkan. Dia buat taukidkan tempat bagi ahli-ahli yang disebut di dalam hadis ni. Yang mana Rasulullah taukidkan bagi ahli Madinah tempat miqat dia. Miqat bagi ahli Madinah adalah Dzul Hulaifah, iaitu Dzul Hulaifah.
ataupun dikenali hari ini dengan Abyar Ali. Dikenali hari ini dengan Abyar Ali. Jadi siapa yang melalui, yang melaksanakan haji melalui Madinah Al-Munawwarah, maka dia akan melalui Dzul Hulaifah ni. Dia akan melalui Dzul Hulaifah ni dan dia akan niat di sana. Jadi miqat zamani dia di sanalah. Nama tempat Dzul Hulaifah ataupun Abyar Ali. Wali ahli Syam Al-Juhfah. Adapun dan Nabi buat miqat bagi ahli Syam Juhfah. Dan ni depa tukar nama dah Rabigh. Tukar nama Rabigh. Jadi bagi orang yang ahli Syam, depa akan melalui sini. Bagi ahli Syam, mereka akan miqat ataupun niat ihram di Juhfah ataupun Rabigh. Wali ahli Najd qarnal manazil. Dan Rasulullah tentukan, sebutkan miqat ahli Najd qarnal manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Bagi ahli Yaman di Yalamlam tempat miqat dia. Hunna lahunna. Yani al-mawaqi' tu yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, lahunna ay lil jama'at al-madhkurah. Mawaqi' yang tersebut ni bagi jemaah-jemaah yang disebutkan ni. Dan bagi mereka waliman ata alaihinna min ghairihinna, dan bagi mereka yang kita kata datang melalui miqat-miqat tersebut, daripada orang yang selain daripada jemaah-jemaah tu. Kita kata ni masing-masing ni, kita kata ni Kaabah. Jadi kita ada miqat-miqat tertentu dah yang mengelilingi Kaabah tu. Jadi kalau dah Rasulullah dah sebut dah miqat bagi tempat-tempat ni, ahli Yaman, ahli Syam dan juga Madinah dan sebagainya. Jadi ini miqat bagi mereka dan orang yang melalui situ. Kalau yang melalui jalan tu walaupun bukan daripada ahli Syam sekalipun, akan miqat di tempat yang sama, iaitu miqat ahli Syam. Kalau yang melalui Madinah, walaupun dia bukan ahli Madinah sekalipun, maka dia akan miqat di Madinah. Jadi akan miqat di Zulhulaifah. Mimman aradal hajja wal umrah. Bagi mereka yang inginkan haji, yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Dan wa man kana duna zalika, dan siapa yang selain daripada itu, maknanya wa man kana duna zalika, dia lebih, kita kata macam mana, ni ada miqat-miqat dia. Kita katalah, aku tak ingat dah berapa juga. Dia kata ada miqat. Jadi yang melalui sini dia akan niat di sini, melalui sini dia akan niat di sini, melalui sini dia akan niat di sini, melalui sini dia akan niat di sini. Jadi masing-masing dia ada tempat miqat dia. Kalau yang melalui tengah-tengah ni, dia akan tengok mana yang membetuli dia. Kalau ikut angin ni atas udara pun sama juga. Kalau dia melalui miqat ni, dia sampai kat miqat tu, dia akan niat. Baik. Jadi siapa yang wamankan aduna zalika, dia duduk di sini contohnya, rumah dia kat sini. Maknanya rumah dia selepas miqat. Dia duduk, dia tinggal selepas daripada miqat. Adapun orang yang sebelum miqat tu tak apalah, memang dia akan melalui sini. Adapun wamankan aduna zalika, dia lepas miqat, dia punya tempat tinggal dia. Maka famin haitsu ansha'a, maka bermula daripada tempat yang dia mulakan ibadat itulah. Sehinggakan hatta ahlu Makkah min Makkah, sehinggakan ahli Mekah daripada Mekah. Ahli Mekah daripada Mekah. Di tempat kat Mekah tu sendiri. Ahli Mekah tu bukan merujuk kepada orang yang duduk, yang memang tinggal di Mekah. Memang orang kata warga negara sana. Hatta orang yang bermukim di Mekah,
Contoh kita orang Malaysia, kita duduk di sana sampai musim haji, kita dikira ahlu Makkah. Mikot kita mikot ahlu Makkah. Daripada rumah dia sendiri. Baik. Bismillah. Kemudian ini dia sebut. Famiqatu man bi Makkah Makkah. Maka miqat orang yang dia ada di Mekah, miqat dia Makkah. Walitihamatil Yaman, Yalamlam, orang yang berada di hilir Yaman, miqat dia Yalamlam. Walinajdin Qarnul Manazil. Walil Iraq Khurasan. Kalau sebut Qarnun saja tu maksudnya Qarnul Manazil lah. Walil Iraq wa Khurasan Zatu Irqin. Adapun orang Iraq, orang Khurasan, tempat dia Zatu Irqin. Walisham alladhi la yamurruna bidhil Hulaifah wa Misra wal Maghribi al-Juhfah. Adapun bagi ahli Syam. Ahli Syam iaitu ahli Syam yang mana mereka tidak melalui Zulhulaifah. Dan ada juga ahli Mesir, Maghrib, tempat mereka di Juhfah. Walil Madinah wasyam Zulhulaifah. Dia nak dia nak terangkan balik hadis tadi lah. Tadi itu hadis, yang ni perkataan syarah sendiri. Maka walil Madinah wasyam Zulhulaifah. Wa man jawazal miqata muridan linnusuki summa ahrama wa alaihi damun. Maka barang siapa yang melampaui miqat, dah terkeluar daripada miqat di Zulhulaifah, lepas tu dia jalan lebih dah daripada kawasan Zulhulaifah, sedangkan dia nak buat haji, dia nakkan nusuk ni lebih umum lah, sama ada buat haji ataupun umrah. Dia nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia daripada Madinah, sepatutnya tempat niat dia, miqat dia dah di Zulhulaifah ataupun di Abyar Ali. Lepas tu dah lebih dah daripada tu, dah lebih dari itu barulah dia ihram haji. Maka orang ni fa'alaihi damun, wajib ke atas dia dam. Tapi wajib atas dia dam tu pun malam yarji' ilal miqat, selama mana dia tidak kembali kepada miqat. Au ila misli masafatihi qabla talabusi binusukin, ataupun seumpama masafah dia. Contohlah dia duduk, dia tempat tinggal dia tu selepas daripada miqat. Jadi selepas daripada miqat, maka dia akan tempat niat dia di situlah, rumah dia tu. Sebab dia bukan di miqat, dia selepas daripada miqat tempat tinggal dia. Jadi di situ tempat dia punya niat dia. Jadi kalau dia dah berjalan dah, lebih dah, lepas tu baru dia nak niat, dia akan kena dam kalau dia tak patah balik. Dia akan kena dam kalau tak patah balik. Kalau orang yang ada miqat, dia akan patah balik ke miqat dia. Kalau orang yang miqat dia di rumah dia tadi, dia akan kembali semula. Sebab tu dikira tempat miqat dia. Tak kena dam tu pun kalau dia patah balik sebelum dia dah mula buat ibadat. Kalau dah buat dah, tak ada ya. Sebelum dia buat ibadat, maknanya sebelum dia sampai ke Mekah buat ibadat apa semua, dia patah balik, niat di miqat semula. Waktu tu tak kena dam. Ma lam yarji' ilal miqat au ila misli masafati qabla talabusi binusukin. Yani dia kembali semula ke miqat dia sebelum dia bersepakai dengan ibadat.
dengan ibadat haji ataupun umrah. Bagi haji, hajilah, bagi umrah, umrah. Wa illa lam yajid damun. Wa illa lam yajib damun. Faham kat sini dia tak kena dam, maksudnya dia patah balik. Wa illa lam yajib damun. Dan jika tidak, dengan bahawasanya dia patah balik, dia patah balik kepada miqat dan niat di miqat, jika dia patah balik maka tidak wajib dam. Kita tengok balik dia. Tapi fahamnya macam itulah. Wa illa lam yajib damun, maknanya dia patah balik. Sat. Malam yarji' sama mana dia tak patah balik. Okey betul. Fa alaihi damun, tadi dia kata wa man jawazal miqat, siapa yang lebih daripada miqat, hal keadaan dia inginkan nak buat ibadat umrah ataupun haji, summa ahrama, maka fa alaihi damun, maka atasnya wajib ke atasnya dam. Wajib ke atasnya dam tu selama mana dia tidak kembali semula kepada miqat. Wa illa, dan jika tidak dengan mana dia kembali kepada miqat, lam yajib damun. Dengan makna dia kembali semula kepada miqat, maka tidak wajib dam. Betul dah. Wa man jawazal miqata ghaira muridin lin nusuk, siapa yang dah lebih miqat, hal keadaan dia tak mau pun buat nusuk. Dia bukan nak buat, dia tak ada niat pun nak buat ibadat, sama ada umrah ataupun haji. Summa anna lahu qasdun nusuk, ai badalahu, kemudian dalam pertengahan jalan tu tiba-tiba dia elok aku buat ibadat haji, elok aku buatlah kata kan, dah halang-halang aku nak pergi. Tadi tak mau buat lagi, dalam pertengahan jalan rasa nak buat pula, sedangkan dah lebih pada miqat. Summa anna lahu qasdun nusuk, maka fadzalikal mawdi'u miqatuhu, maka tempat yang dia datang niat kata nak buat ibadat tadi tu, dekat situlah miqat dia. Wala yukallaful 'audu ilal miqat alladhi jawazahu, maka tidak ditaklifkan pulang kepada miqat, kembali semula kepada miqat yang dia dah lepas tu, melepasi ataupun yang dia tinggal dah. Itu wajib yang pertama. Ada tak faham sini? Ada yang tak jelas? Boleh. Mai. Kalau dia dah bermukim di situ, maknanya itu lah tempat dia. Itu lah tempat dia. Kampung lepas dah. Macam contoh orang yang pergi ke masuk Mekah bukan musim haji apa semua kan. Jadi dia duduk kat situ dah lebih 3 hari dah, tak masuk pergi dan balik. Jadi dia dah jadi orang yang bermukim di situ. Jadi miqat dia miqat ahli Mekah. Jadi kira ahli Mekah. Yang kedua, wal mabit di Muzdalifah lailatan nahri, bermalam di Muzdalifah pada malam nahar. Pada malam nahar, malam ke-10 itulah malam raya. Malam raya tu ada ibadat, ada wajib haji, iaitu bermalam di Muzdalifah. Jadi kemuncak dia adalah 9. Kemuncak haji ni 9 adalah al-wukuf bi Arafah. Kita akan wukuf di Arafah. Bila masuk waktu wukuf? Masuk waktu wukuf pada bila? Mai? Waktu zawal hari ke? Hari ke-6? Hari ke-9. Wukuf apa? 9. Jadi masuk waktu wukuf pada hari ke-9 tu waktu zawal. Waktu zuhur lah. Waktu zuhur tu bermulalah waktu wukuf di Arafah. Dan waktu wukuf ni akan berterusan sehinggalah fajar hari ke-10.
sehinggalah fajar hari ke-10. Cuma orang yang buat haji selepas daripada maghrib, dia akan berjalan ke Muzdalifah. Lepas maghrib, dia akan berjalan ke Muzdalifah untuk bermalam di sana. Yang mana waktu bermalam di Muzdalifah bermula daripada pertengahan malam yang kedua. Kalau ikut jam, kita kata pukul 12 lah. Start pukul 12 tu mula waktu mabit di Muzdalifah. Jadi mabit di Muzdalifah ni wajib haji. Wukuf tadi rukun haji. Maksud apa ni nak mabit di Muzdalifah ni, dia kena ada di sana satu lahzah. Satu lahzah sahaja. Al-makna, tengok dalam syarah, al-makna anna min wajibatil haji al-mabita bi Muzdalifah ay al-hudur biha. Al-mabita bi Muzdalifah ay al-hudur biha. Maksudnya hudur, hadir, ada di Muzdalifah pada waktu dia tu. Sebelum waktu tu kalau dia masuk pun tak jadi apa, sebab belum waktu lagi. Macam kita kata contohnya bulan puasa. Bulan puasa kita ada sahur. Sahur orang makan pukul 10. Dia kata ni sahur. Itu dia sebut sahur, tapi pada syarak tak dikira sahur. Walaupun dia niat sahur, dia tak dapat pahala sahur. Sebab sahur mula pertengahan malam yang kedua. Jadi kita kata mudah, lepas pukul 12 tu mulalah waktu sahur. Kalau dia makan selepas tu, dia dapat pahala bersahur. Dan kalau dia lewatkan, dia dapat pahala melewatkan sahur. Sahur satu pahala, melewatkan satu pahala yang lain pula. Jadi macam ni lah, dia nak masuk dalam tu kena ada waktu dia. Waktu dia mula bila? Pertengahan malam yang kedua. Baik, adakah disyaratkan duduk di situ kebanyakan malam? Mula tu kita katalah malam 12 jam. Kita ambil separuh, buang dah separuh, 6 jam, ada 6 jam lagi. Adakah kita wajib duduk kebanyakan malam? Maknanya sekurang-kurangnya kita lebih daripada 3 jam. Tak disyaratkan. Cukup ada di sana lahzah. Macam di Arafah, macam wukuf di Arafah. Kata syarah, wala yushtaratu an yakuna al-mabitu mu'dhamal lail, bal yakfi walau lahzatan minan nisbi tsani min lailatin nahri. Dia kata tidak disyaratkan mabit itu kebanyakan malam, bahkan memada walaupun satu lahzah, sedetik ya, daripada pertengahan separuh malam, separuh yang kedua daripada malam nahar tu, malam raya tu. Lepas tu wa yu'dharu fi tarkil mabit di Muzdalifah man ishtaghala bi idrakil wuqufi bi Arafah, dan diuzur, diberi uzur, dimaafkan pada meninggalkan mabit di Muzdalifah orang yang dia sibuk untuk mendapatkan wukuf di Arafah. Sibuk untuk mendapatkan wukuf di Arafah. Orang ramai, kita tak tahu perjalanan ni macam mana. Kadang-kadang sekarang ni kita tak nampak nak bayangkan macam mana. Kadang-kadang orang tak sampai ke Muzdalifah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dekat je pun, tapi jadi 3-4 jam. Sebab orang terlampau ramai. Jadi boleh jadi ada yang terlewat, ada yang datang lewat. Jadi dia nak, apa yang penting dia nak dapatkan wukuf di Arafah. Sebab wukuf rukun. Kalau tak dapat wukuf, fatahul hajj tahun tu, tak dapatlah haji. Dia kena qada balik lah. Jadi dia nak dapatkan wukuf di Arafah. Mabit di Muzdalifah wajib. Kalau tak buat, haji masih jadi lagi. Jadi dia nak dapatkan wukuf di Arafah ni, nak pergi wukuf, lepas tu baru nak pergi sana, tak dan. Katalah dia pergi sana, tengok cerah dah, habis dah waktu mabit di Muzdalifah. Jadi waktu tu orang ni diberi uzur. Wa yu'dharu fi tarkil mabit bi Muzdalifah man ishtaghala bi idrakil wuquf bi Arafah. Tu dia buat nombor 4 tu. Misaluhu an yaqifa syakhsun fi Arafah qabla fajri yaumin nahri. Dia sampai tu pun pukul 5 dah. Atau contohnya fajar pukul 6, dia sampai Arafah pukul 5. Dia main berjalan, naik unta ke apa ke kan. Contohnya dia sampai lewat. Jadi dia sampai tu pukul 5 pagi.
Jadi dia akan dahulukan pergi wukuf di Arafah dulu, nak dapatkan wukuf di Arafah. Jadi ada masa sejam ya. Perjalanan tu tak ada nak pergi ke Muzdalifah. Jadi orang ni diberi uzur, dimaafkan. Fayadiku alaihi alwaqtu an yudrika lahzatan bi Muzdalifah qabla al-fajr. Maka jadi sempit waktu. Sempit ke atasnya waktu daripada dia mendapatkan satu lahzah di Muzdalifah sebelum fajar. Ataupun orang yang ishtaghala bi tawafil ifadah, orang yang sibuk dengan dengan tawaf ifadah. Contohnya dengan dalam nombor 5 tu. Nampak macam pelik sikit kan? Sebab apa? Sebab tawaf dia sibuk dengan tawaf ifadah. Baik, sibuk dengan tawaf ifadah. Sebab ingat tawaf ifadah lepas tu sa'i, tawaf ifadah sa'i, waktu dia sa'i dah. Tawaf ifadah dengan bercukur dan juga melontar, tiga-tiga ni masuk pada waktu yang sama. Masuk pada pertengahan malam yang kedua, pada malam raya tu. Nampak dia masuk pada kata pukul 12 lah, kata masuk sama, jam sama, pukul 12 malam. Jadi bila masuk waktu sama, cuma dari segi afdal ataupun nak mula yang mana dulu, dari sudut afdal tu, maka orang akan buat apa dulu? Selalunya orang akan melontar dulu. Tapi boleh jadi nak pergi buat tawaf dulu. Tak? Jadi masalah orang ni, dia wukuf di Arafah, lepas tu dia pergi tawaf. Contohnya dia sampai pertengahan malam tu dia pergi tawaf ifadah. Faham tak? Dia balik ke Mekah, dia buat tawaf ifadah. Tengok dalam nombor 5. Dalam hamish tu. Qala Syekhul Islam fi syarhil kitab dia apa? Minhaj. Naam. In tarakahu ay al-mabit bi Muzdalifah bi udhrin. Jika dia tinggalkan mabit di Muzdalifah tu dengan kerana uzur, ka'an khafa aw intaha ila Arafah lailatan nahri. Ka'an khafa aw intaha ila al-Arafah lailatan nahri washtaghala bil wuquf 'anil mabit. Mana? Washtaghala bil wuquf 'anil mabit. Okey. Aw afadha min Arafah ila Makkah wa tafa lirukni fafatahu al-mabit lam yalzamhu syai'un. Wa qala fi tuhfatil muhtaj yanbaghi annahu law faragha minhu ay at-tawafi wa amkanahu al-'audu li Muzdalifah qabla al-fajr lazimahu dhalika. Ni nak bagi contoh, dia tinggalkan mabit di Muzdalifah kerana uzur, ka'an khafa, atau contoh dia takut Allah alam kalau boleh jadi ke dia seorang ke dan sebagainya. Awintaha ila Arafah, ataupun dia sampai sampai kepada Arafah tu malam nahar, lailatan nahari, malam tu dia sampai, maka dia washtaghala bil wukuf anil mabit, dia pun sibuklah. Siapa? Washtaghala bil wukuf anil mabit, dia pun sibuk dengan wukuf di Arafah sehingga dia meninggalkan mabit. Ataupun afadha min Arafah. Afadha ni maksudnya dia maknanya dia keluar daripada Arafah tu pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, wa tafa li rukni, dan dia tawaf rukun. Dia tawaf untuk rukun. Maka fafatahul mabit, maka orang ni lam yalzamhu syai'. Tidak wajib baginya sesuatu. Tidak wajib akannya oleh sesuatu. Tapi kata Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, dia kata yanbaghi annahu law faragha minhu. Seharusnya lah, sayogianya lah atas bahwasanya orang ni kalau dah dia habis daripada tawaf dan dia boleh balik, dia boleh kembali ke Muzdalifah sebelum fajar, maka orang ni wajib lah, lazimahu zalik, mesti dia pergi ke sana. Kalau dia boleh selepas tawaf, dia boleh untuk
pergi ke Muzdalifah, dia dapat mabit di sana sebelum fajar. Kalau boleh sampai, dia kena pergi. Macam mana? Kalau sudah sampai Muzdalifah, sebab waktu tawaf tak masuk lagi tu. Waktu tawaf tak masuk lagi. Tadi dia wukuf masuk zawal. Tapi apa ni, tawaf masuk tengah malam. Dia apa ni, 3 tu lah. Tawaf, lepas tu cukur, dan satu lagi apa dia tadi? Nak sebut? Bukan sa'i. Melontar. Jamrah. Jamrah Aqabah. Jamrah hari pertama tu. Jamrah hari pertama tu masuk tengah malam yang kedua. Adapun hari kedua, hari ketiga, hari keempat masuk Zawal. Kalau kata dia tawaf awal pun, sekalipun pada sebelum waktu tawaf tu, sama yang semua. Sebelum waktu tak boleh Sebelum tawaf, sebelum pukul malam tadi sekali. Dia masuk mula pertengahan malam yang kedua. Kata pukul 12 kan. Waktu tu masuk waktu tawaf ifadah. Tawaf ifadah, lepas tu melontar, lepas tu bercukur, waktu tu masuk waktu dia. Jadi kena tunggu masuk waktu lah. Kalau dia sebelum waktu tak jadi Yang kalau awal-awal dia main tu tawaf kudum. Tu tawaf kudum. Lepas tu dia pergi wukuf di Arafah. Lepas wukuf Arafah dia balik sekalipun, dia wukuf waktu dia dan dia balik sekalipun, waktu tak masuk lagi. Tak boleh nak sa'i, tak boleh. Sebab bila dah wukuf, dia tak boleh dah sa'i. Kan kita dah ni sebut dah, sebab ni tak boleh menengahi antara tawaf kudum dan juga sa'i tu. Tengah-tengah tu tak boleh ada wukuf di Arafah. Ni masalah kalau selalunya orang yang main lambat lah ni. Kalau kita tengok ni masalah main lambat. Apa boleh jadi bukan sebab lambat, ada sebab lain. Dia dah jadi sakit ke apa ke, duk sibuk masalah hospital ke apa semua dan sebagainya. Benda-benda macam-macam boleh berlaku. Kita pergi tengok tu, mungkin kita boleh buat masalah banyak lagi lah. Baru kita tahu perjalanan tu sampai ke mana, kenapa ulama bahas benda ni. Sebab kadang-kadang berapa kilometer, kadang 1, 2, 3 kilometer, kadang orang serta berjam-jam. Bak ramai. Kadang naik kereta pun tak bergerak, duduk situ lah. Lalah kata duduk pusing kat situ lah, pusing tempat sama. Okey. Au ishtaghala bi tawafil ifadah. Nak terang hak tu au ishtaghala bi tawafil ifadah, takut macam mana pula ni kan. Apa ni tak boleh mabit di Muzdalifah sebab sibuk dengan tawaf ifadah. Lagi nak bagi nampak masalah tu. Sebenarnya nak kata masalah tu boleh berlaku. Masalah tu boleh berlaku. Ataupun orang ni diuzurkan dengan sebab uzur bi uzrin min a'dzaril jumu'ah wal jamaah. Dengan sebab salah satu uzur daripada uzur Jumaah dan juga jamaah. Tu kena tengok baliklah. Masalah uzur Jumaat ataupun uzur jamaah. Hujan, basah, lecak, tak ada ni apa semua, sakit dan sebagainya. Tu uzur-uzur Jumaah, uzur jamaah. Wa yajibu ala man taraka al-mabit di Muzdalifah bi ghairi uzrin damun. Jadi wajib dam atas orang yang tinggalkan mabit Muzdalifah tanpa ada uzur. Baik, lagi wal mabit layali tasyrik bi Mina. Dan bermalam pada hari-hari tasyrik. Ini pada hari-hari tasyrik ni 3 hari tasyrik itulah. Hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13. Maknanya bermalam pada hari-hari tersebut. Pada hari-hari tersebut. Dan hari ke-11, 12, 13 ni selama mana dia tidak buat nafar awal. Kalau dia buat nafar awal, maka dia akan bermalam hari ke-11 dan hari ke-12 sahaja. Nafar awal ni maknanya dia keluar awal. Nak terjemah nafar awal ni Tana pun tak tahu.
Maknanya dah nafar awal ni dia keluar awal lah, dengan syarat lah dia dah selesai daripada syughul safar dia sebelum terbenam matahari hari kedua tu. Lepas tu dia keluar daripada bumi Mina. Okey, bila dah cukup syarat-syarat tu, maka dia hanya bermalam pada hari pertama dan pada hari ke-11 dan hari ke-12. Hari ke-13 tu tak lagi, tak perlu dah. Ni yang ayat Allah Taala sebut tu, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Apa tu wa man ta'akhkhara? Apa dia? Fala isma alaihi. Siapa yang nak ta'ajjala, nak segera, dia nak duduk 2 hari je, tak ada masalah. Dan siapa yang ta'akhkhara, dia 3 hari pun tidak ada masalah juga. Tu ayat tu lah, tengok tafsir. Cuma orang pada waktu tu yang banyak mati tu. Waktu tu yang banyak orang mati tu, waktu tu orang jadi kelang kabut sebab nak keluar cepat, takut tak masa depa keluar tu lagi, takut tak cukup syarat ke apa semua ke, jadi dah pakat-pakat nak ni, dia buka pagar jalan apa semua tu, pakat-pakat serbu tu yang tak ada yang jatuh lah apa semua tu, kena pijak mati. Selalunya orang Malaysia tak ada lah. Orang Malaysia memang dia tunggu sampai hari ketiga. Selalunya orang Afrika dia wal mabit layali tasyrik bi Mina. Al makna anna min wajibatil hajj al mabita layali tasyrik al-thalath bi Mina. Layali tasyriq al-thalatha bi Mina. Hadha in lam yanfir an-nafr al-awwal wa illa saqata anhu mabitul lailati ats-tsalisah. Dia kata ini pun mabit bermalam pada hari-hari tasyrik yang 3 di Mina ni, sekiranya dia tidak nafar, akan nafar bagian nafar awal. Jika tidak, dengan bahasanya nafar bi an yanfir an-nafr al-awwal saqata anhu mabitul lailati ats-tsalisah. Kalau dia buat nafar awal, maka dia kena gugurlah daripada dia mabit bermalam pada malam yang ke-3. Hak ni kena mabit mu'zamul lail. Kata syarah, wa yajibu an yakuna al-mabit mu'zamal laili. Wa man taraka al-mabita bi ghairi udhrin min a'dharil jumu'ati wal jamaah lazimahu dam. Jadi siapa yang tinggalkan mabit tanpa ada uzur, tak ada salah satu uzur daripada uzur Jumaah dan juga jamaah, maka lazim wajib kata orang ni dam. Masalah dam nanti kita bincang nanti kat masalah ada kot kat belakang, dah pun tak ingat dah. Tu nama saya Muharramat, datang mungkin syarah sebutkan ke. InsyaAllah. Baik, wa ramyu jamratil aqabah, dan melontar jamrah aqabah. Makna apa? Al makna anna min wajibatil hajj ramya jamratil aqabah. Melontar jamrah al aqabah. Ini pada hari pertama tu, hari raya tu. Hari raya hanya satu lontar je. Hanya melontar jamrah al aqabah. Yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu yang ada 3 kali. 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7 63. Tambah hari pertama tu 7, semua sekali 7, 70. Semua sekali 70. Dan dia akan kutip kutip batu di Muzdalifah. Kutip batu di Muzdalifah. Kutip batu di Muzdalifah tu kutip 7 biji. Lepas tu kalau sebut dalam hasyiah ni sebut lagi baki tu akan kutip di Wadi Muhassir kot, nama tempat dia, Wadi Muhassir.
Dia kata bapa susah lah ni. Tu orang ambil 70, ambil dekat Muzdalifah tu terus. Maksudnya masa mana lagi Musdalifah ambil batu siap macam mana? Ambil batu lah. Ambil batu siap-siap nak melontar esok. Yang mula-mula di Mina yang kita batu kan. Ha? Sebab selepas kan malam di Mina macam mana? Boleh juga. Tapi yang apa ni, nak ambil tempat lain boleh. Nak ambil dalam tu pun boleh. Tempat melontar tak ada masalah pun. Mau nak bagi tahu perjalanan dia, orang ambil ke batu kat situ lah, dekat Muzdalifah tu. Kalau dalam ni disebut wa yusannu akhdhul hasa alladhi yarmihi yawman nahri minal Muzdalifah. Disunatkan mengambil batu yang dia akan lontar pada hari nahar, dia ambil daripada Muzdalifah. Fal ma'khudhu minha sab'un la sab'un wa in qila bihi. Ada kaul yang mengatakan ambil 70 tu dekat Muzdalifah. Tapi muhasyi kita ni, Syekh Bajuri, dia kata tak. Dia kata saya ambil 7 ya, walaupun dikatakan ambil kat situ 70. Wa in qila bihi. Dia tengok keadaan lah. Kadang-kadang keadaan ni susah apa semua. Orang ambil kat situ lah. Kemudian wa yadkhulu waqtuhu bi nisfi lailatin nahri. Ni masuk waktunya, waktu melontar tu dengan separuh malam nahar tu, separuh malam yang kedua tu. Fala yajuzu ramyu qablahu, tidak harus melontar sebelumnya. Kalau melontar pun tak dikira. La yu'tadu bihi. Itu mula masuk waktu. Walahu waqtu fadilatin, ada baginya waktu fadilah. Bila waktu fadilah? Wa huwa ma baina irtifa'i syamsi yaumin nahri wa zawalihi. Itu jatuh tu. Jatuh waw. Wa zawalihi. Waktu fadilah bila? Waktu antara terangkatnya matahari pada hari nahar dan juga dan waktu zawal. Antara tu lah, tengah-tengah tu. Waktu naik matahari sehingga zawal. Waktu antara dua tu, itu waktu fadilah. Selalunya orang kita melontar lambat. Yang nak tahu lah, mutawif tu dia sebut, orang kita ni melontar lambat. Dia bagi orang lain dulu, sebab ramai. Nak elakkan kejadian-kejadian yang tak diingini berlaku lah. Walahu waktu ikhtiyar, dan ada baginya waktu ikhtiyar. Ini macam solat dah. Solat kan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz. Ada waktu ikhtiyar. Bila waktu ikhtiyar? Wa huwa ila ghurubi syamsi yaumin nahri. Iaitu pada sehingga itu waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar waktu ikhtiyar sehingga terbenam matahari pada hari nahar. Mula bila waktu ikhtiyar ni? Nampak macam daripada yang kedua tu, iaitu antara irtifa' syams sehinggalah ghurubi syams pada hari nahar. Kita tengok balik, tapi fahamnya macam tu lah. Sebab ni mula waktu fadilah tu ma baina irtifa'i syams yauman nahari dan wa zawalihi. Adapun waktu ikhtiyar ila ghurubi syams pada hari nahar. Itu waktu ikhtiyar. Jadi mula masa waktu pertengahan malam. Waktu fadilah antara waktu naik matahari dan waktu zawal. Waktu ikhtiyar sehinggalah ghurubus syams, terbenam matahari. Waktu jawaz wa huwa ila ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyamit tasyrik. Waktu jawaz bila? Sehingga terbenam matahari akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik, hari ke-13. Itulah sekali waktu jawaz. Maknanya daripada
Jamratul Aqabah tu, kalau kita nak melontar pada hari ke-13 tu pun boleh lagi. Masih lagi dalam waktu, bukan dia kira qada. Fala yasihhu ramyu ba'da ayyamit tasyrik. Tidak sah melontar selepas hari tasyrik. Tu hurmah tak ada lah. Sebab lepas hari tu tak ada qada dah, kena dam. Kena dam. Baik, nombor lagi. Wa ramyul jimari salas. Dan melontar jamrah yang 3. Al-makna anna min wajibatil hajj ramyal jimari salas fi kulli yawmin min ayyami tasyriq as-salatah. In lam yanfir an-nafr al-awwal kama taqaddama. Ini jelas kot. Melontar pada hari yang pada tiap-tiap hari daripada hari-hari tasyrik yang 3. Itu pun sekiranya dia tidak nafar awal. Kalau nafar awal dia hanya lontar 2 kali sahaja. Wa yadkhulu ramyu kulli yawmin min ayyamit tasyriq bi zawali syamsihi an wasatis sama. Dan masuk waktu melontar tiap-tiap hari daripada hari-hari tasyrik itu dengan tergelincirnya matahari daripada wasatis sama. Buat orang panggil tergelincir sebab dia duduk tengah-tengah. Asal daripada timur, dia akan ke barat. Dia duduk tengah-tengah tu hak istiwa, waktu istiwa. Kemudian dia akan sondong dan terbenam di sebelah barat. Maghrib kan, betul. Jadi masuk waktu zuhur, waktu itulah waktu melontar. Bagi tiap 3 hari itu. Fala yajuzu ramyu qablahu, tidak harus melontar sebelumnya. Wa yabqa waqtu ikhtiyari ila akhiri dzalikal yaum, dan waktu ikhtiyar kekal sehinggalah akhir hari tersebut. Wa yabqa waqtu jawazi ila ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyamit tasyrik fala yasihhu ramyu ba'da ayyamit tasyrik. Dan masih kekal waktu jawaz sehinggalah terbenam matahari akhir hari tasyrik itu. Hari tasyrik yang hari ke-13 tu, hari yang ketiga. Jadi untuk hari yang pertama 10 hari bulan tu, masuk waktu dia bila? Masuk waktu dia separuh malam yang pertama pada malam raya. Separuh malam yang kedua pada malam raya. Adapun melontar pada hari yang ke-11, hari ke-12, hari ke-13, mula waktu melontar ketika zawal. Dan semua ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kalau kita tak melontar hari pertama, kita boleh melontar lagi hari kedua. Kita boleh melontar hari ketiga sehingga dah hari keempat, hari terakhir. Sebab kesemua ni waktu dia akan habis pada hari terakhir ni. Waktu melontar akan berterusan sampai hari yang terakhir. Ada iskal sini? Ada? Okey. Pak awal ni buat lepas ada imam ini dia lepas Nafal awal. lepas separuh malam Tak, nafal awal dia kena dekat Mina tu lah. Dia akan bermalam di Mina hari pertama, hari kedua tu dia keluar. Maknanya dia tak duduk dah hari ketiga tu. Tapi dengan syarat dia selesai daripada syughul safar dia sebelum terbenam matahari. Dia akan mabit juga, cuma dia akan mabit 2 hari. Muzdalifah. Lepas tu dia akan lepas Muzdalifah dia akan melontar Jamratul Aqabah. Lepas tu dia akan bercukur, ataupun dia pergi tawaf dulu, ikutlah, ataupun dia pergi balik ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, cukur. Lepas tu dia akan datang ke Mina. Haji habis dah.
Tapi wajibatul hajj tak habis lagi. Rukun settle. Rukun settle. Dia lebih kurang macam ni ya, macam solat. Kita assalamualaikum habis tak? Habis kan solat kita. Tapi ada tawabih yang perlu kita buat. Cuma bezanya kat solat ni sunat, dekat haji wajib. Assalamualaikum, kalau kita tak bagi tak berpaling ke kanan pun solat kita sah. Sebab tu hanya sunat hai'ah ataupun assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu ke kiri pula. Kita dah habis dah solat. Dengan assalamualaikum tu habis solat kita. Tapi ada tawabih bagi solat yang perlu kita selesaikan. Cuma dalam solat ni sunat. Dalam solat ni sunat. Adapun pada haji, kita dah settle dah tahallul sani dah. Tapi ada tawabih dia. Itu wajib-wajib haji. Yang ni kena buat sebab dia wajib. Syurut sihatir rami, syarat-syarat sah melontar. Wali sihatir rami syurutun minha, bagi sah dan bagi sah melontar tu beberapa syarat, antaranya tertibur rami bainal jamarat ayyam at-tasyrik. Tertib melontar antara jamarat tu pada hari-hari tasyrik. Maka fayajibu an yabda'a bisughra summal wusta summal kubra. Dia kena mula dengan sughra dulu, lepas tu wusta, lepas tu kubra. Dan as-sughra ni dinamakan juga al-jamrah al-kubra. Kat bawah tu disebut wa tusammal jamratal kubra ka jamratil aqabah. Falahzu kubra mushtarak bainahuma. Jadi as-sughra ni panggil kubra juga. Hak belakang sini tu panggil kubra juga. Nama sama, mushtarak. Pilih lain. Ataupun dengan nama lain mudah bagi beza sikit, sughra, wusta, kubra. Kemudian kaunul marmi bihi hajaran. Keadaan yang dilontar dengannya itu batu. Tak boleh dengan benda lain. Ada kapur ke? Tak dipah. Dia paling mah ke? Tak kira, tak dikira. Dia paling perak ke? Yang mestinya batu. Batu dah selesai. Batu ada saiz. Besar kacang full. Kalau dalam kitab dia sebut kadar dunal ummulah. Ummulah ni apa? Panggil apa? Ruas jari. Dia kata kurang daripada tu. Kecil. Maknanya lebih kecil daripada kadar ruas jari. Jadi ruas jari kita besar ni kan, kurang daripada tu. Kurang dah tu. Ambil besar jatuh atas kepala orang ni. Kita mesti tak sampai. Yang kedua, yang ketiga, an yusamma ramyan. Antara syarat laginya di Lepas tu yang syarat yang ketiga, dia kata wa an yusamma ramyan. Perbuatan dia tu, dia melontar tu dinamakan melontar. Kalau tak dinamakan melontar tak boleh. Fala yakfi wad'ul hasa fil marma. Marma ni tempat kita melontar tu lah, tempat lontaran tu. Jadi kalau kita pi kat situ, kita ambil batu, kita letak, lepaskan, itu tak dinamakan melontar, tak memadah. Mesti kena ada melontar. Perbuatan tu dinamakan melontar.
Yang keempat, kaunur ramyi bil yad indal qudrah. Keadaan melontar tu dengan tangan. Kalau dia boleh lontar dengan kaki tak kira juga. Guna mulut ke? Tak boleh. Ha? Ha? Itu masalah adamul qudrah. Jadi segi mana dia mampu, dia buat ni riyah. Tengok ni. Kaunur ramyi bil yadi indal qudrah. Keadaan tu melontar itu dengan tangan ketika mampu. Fa in ajaza anir ramyi bil yadi jaza birrijli awil qaus. Kalau dia tak boleh, dia lemah daripada melontar dengan tangan dia, waktu tu harus dia melontar dengan kaki ataupun dengan kaus. Apa kaus? Apa nama orang Melayu dah? Busur. Busur kan? Kaus busur panah kan? Baik, yang ke 1 2 3 4 5 qasdul marma. Qasdul marma, dia kosotkan marma. Dia kosotkan waktu dia baling tu, dia kosotkan marma tempat tu lah. Anda tak tengok ke tempat tu, mana tengok dalam gambar je lah. Tapi nampak macam tengah tu ada macam ada apa? Dinding tiang kan. Tentu ada masalah kalau dia baling, dia kosotkan tiang tu. Bukan dia kosotkan marma tu, nak jatuhkan batu tu dalam tu. Tu ada khilaf. Ini dalam bawah tu disebut falau qasada, nombor 3 tu falau qasada ramyal alam al-mansub fil jamrah ajza'u inda ramli mutlaqa. Kalau dia kosotkan melemparkan alam, tanda alamat yang didirikan pada jamrah tu, memada kata Imam Ramli mutlaqan, sama ada qasadal marma am lam yaqsidhu. Tapi dengan syaratlah bi syarti an yaqa'a ma ramahu fil marma. Dengan syarat batu yang dia baling tu jatuh dalam marma tu. Tempat baling tu. Washtarata Ibnu Hajar an yaqsida wuqu'a ma ramahu fil marma. Ibnu Hajar dia syarat qasadkan, jatuhkan apa yang dia baling tu dalam marma. Baik, yang ke-6, an yarmiya kulla jamratin minal jimari thalas bi sab'i hasayat. Bahwasanya dia baling tiap-tiap jamrah tu daripada jamrah yang 3 tu dengan 7 biji batu. Jadi jamrah jamrah sughra 7, wusta 7, kubra 7. Dan 7 tu 7 kali lontaran, bukan dengan 7 biji batu. Kalau 7 biji batu dengan sekali lontaran tetap dikira satu. Sebab al-ibrah bil bil ramyi la bil marmi. Sebab tu dia kata sini, kalau dalam Bajuri dia buat masalah, walizalika qala walau rama hasatan wahidatan sab'a marrat kafa i'tibaran bi ta'addudir ramyi. Kalau seorang tu dia baling satu biji batu je tapi 7 kali, baling kutip balik, baling kutip balik. Ni kita buat masalah kalau dah batu penuh. Kalau jadi macam tu, batu dah penuh, dah baling masuk dalam tempat tu, boleh ambil, baling lagi, ambil lagi batu yang sama 7 kali cukup. Sebab al-ibrah bil ramyi la bil marmi. Ibrah dengan balingan tu. Batu nak apa? Tak ada masalah.
Cuma apa ni, kat tu kutip batu tu lah disunatkan basuh kalau apa ni ada syak ke. Sebab tu waktu tu malam kan, kat Muzdalifah tu malam. Jadi nak kutip-kutip tu kadang-kadang tai kambing lah apa semua kan. Nak cari yang kecil-kecil tu. Ni ada ni dia sebut apa ni, sunat-sunat ni. Dalam ni tak pergi, tak tahulah dekat sunat-sunat haji takut ada sebut sekali. Mana dia kata? Dalam ni dia kata ni masalah tadi tu, masalah yang Miza tanya, wa man ajaza an yarmi anaba man yarmi anhu. Siapa yang tak boleh melontar maka dia niabahkan, gantikan bagi orang lain, orang lain yang baling. Tapi orang lain tu dia tak boleh baling kecuali selepas dia baling untuk diri dia. Wala yasihu ramyuhu anhu illa ba'da ramyihi an nafsihi wa illa waqa'a anha. Kalau dia tak baling lagi tapi dia niat baling untuk orang lain, jadi untuk diri dia juga, tak jadi untuk orang tu. Lepas tu wa yukrahu bil hasal kibar, dimakruhkan baling dengan batu-batu yang besar. Wa yundabu ghasluha in syakka ataupun in syukka fi taharatiha, dan digalakkanlah, disunatkan basuh batu-batu tu jika dia syak pada sucinya batu tersebut. Syak takut ada najis ke apa ke, disunatkan basuh. Dan disunatkan, dia cakap dan dimakruhkan ambil batu tu daripada marmar. Boleh tu boleh, makruh ambil batu daripada marmar. Lepas tu wa yusannu an yaqula ma'a kulli hasatin innam rami'i, disunatkan dia baca tiap kali nak baling tu bismillahi Allahu akbar, sadaqa wa'dah, sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa zaman ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian nombor lagi dalam kitab ni, isabatul marma yaqinan fala budda min tahaqquqi isabati falau syakka fiha. Apa ni, seorang tu dia syak pada isabah tu lam yakfi, mestilah isabah kenalah masuk tempat, masuk marma tu, batu tu jatuh dalam tempat tu secara yakin. Kalau dia tak yakin, pergi lepas ke belah sana ke, apa ni tak masuk ke, macam mana ke, kena keluar balik ke. Jadi waktu tu kalau tak yakin, kita kena ambil yang akal lah, tak kira lah yang tu. Ni faham? Tak memadam. Wa tawaful wada', dan tawaf wada'. Al-makna anna min wajibatil haji tawafal wada', di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khaffafa 'anil haid. Manusia tu diperintahkan bahwasanya akhir ahdihim, akhir ahdihim, akhir masa mereka itu adalah di Kaabah. Maksudnya di sini apa dia? Maksudnya kena tawaf. Akhir ahdihim itu akhir sekali waktu mereka tu adalah di Baitullahil Al-Haram. Maksudnya akhir sekali adalah dengan tawaf. Kecuali Rasulullah SAW dia takhfifkan bagi orang yang haid. Orang yang haid tak perlu. Cuma dia masuk, dia duduk kat kawasan pintu masjid tu, dia tengok Kaabah. Kalau dia lahir apa ni, kesedihan nak meninggalkan apa ni,
meninggalkan Kaabah, meninggalkan bumi Mekah. Sini. Dia ambil buat Bukhari 1755. Tu dia kata sini, wa tawaful wada' wajibun ala kulli man arada mufaraqata Makkah. Alhamdulillah. Au ila watanihi au ila mahallin yuridu al-iqamata fihi tawattunan sawa'un kana hajjan aw mu'tamiran aw ghayra dhalika. Ya. 1755. Tidak tu umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil baiti ai at-tawafu bihi. Diperintahkan manusia tu bahwasanya akhir ahdihim tu adalah bil bait, maksudnya akhir mereka tu adalah tawaf di Kaabah sebelum mereka pergi meninggalkan bumi Mekah. Illa annahu khaffafa 'anil haid, kecuali Nabi SAW dia takhfifkan, dia peringankan kepada orang haid. Dan di sini dibuat apa ni, ada yang berdalilkan juga dengan hadis ni bahwasanya diwajibkan taharah, disyaratkan taharah bagi tawaf. Ini saat tak baca baik. Kata tawaf, ada kata tawaf dan bermula tawaf wada' itu wajib atas tiap-tiap orang yang ingin meninggalkan Mekah. Yang ingin meninggalkan Mekah ila safari qasrin. Itu safar yang dibenarkan untuk qasar. Safar lebih 2 marhalah lah. Safar lebih pada 2 marhalah, maka wajib untuk dia buat tawaf wada'. Ataupun orang yang nak meninggalkan Mekah balik ke tanah air dia, au ila watanihi, au ila mahallin, ataupun kepada satu tempat, dia nak tinggalkan Mekah pergi kepada satu tempat, yuridul iqamata fihi tawattunan, satu tempat yang dia nak iqamah di situ, jadikan situ tanah air dia. Sawa'un kana hajjan au mu'tamiran au ghaira dhalik, sama ada orang tu orang yang buat haji
ataupun orang yang buat umrah ataupun selain daripada situ. Ahli Mekah sendiri pun dia nak bermusafir lebih daripada ni 2 marhalah pun dia buat juga tawaf wada'. Kecuali pada masalah orang yang duduk di Mekah, dia nak orang yang rumah illa kat sini illa iza kana li ghairi manzilihi bi qasdi rujuk. Jadi orang yang duduk di Mekah lepas tu dia nak bermusafir, yang musafir itu kurang daripada 2 marhalah dan dia niat nak patah balik. Itu orang yang keluar illa iza kana li ghairi manzilihi bi qasdi rujuk wa kana safaru qasiran. Kecuali orang yang berjalan nak pergi kepada selain daripada rumah dia dengan qasdkan rujuk kembali semula ke Mekah dan adalah safar itu safar yang qasir, itu yang tak sampai 2 marhalah. Begitu juga orang yang muhrim daripada Mekah ke Mina. Orang yang dalam keadaan muhrim dia daripada Mekah nak pergi ke Mina pun tak perlu buat tawaf wada'. Jadi tawaf wada' ni tidak khusus hanya kepada orang yang buat haji dan tak khusus juga hanya kepada orang yang buat umrah. Lepas tu yang tiada khilaf, adakah tawaf wada' ni daripada manasik, daripada ibadat-ibadat haji ataupun tidak. Tengok bawah ni. Wa hadza bina'un ala anna tawafal wada' laisa minal manasik wa huwal mu'tamad. Ini apa yang disebutkan tadi tu, bina'un ala anna tawafal wada', ini apa, bina'un ay mabniyun ala, dibina di atas pendapat yang mengatakan tawaf wada' tu bukan daripada manasik, bukan daripada haji, wa huwal mu'tamad. Ini dikata pendapat yang mu'tamad. Wa qila innahu minal manasik, dikatakan dia daripada manasik. Sebab dia bukan disyaratkan pada orang buat haji, dan bukan disyaratkan pada orang buat umrah. Selain daripada tu pun sama juga. Dan dia pula tawaf ni selepas selesai buat haji. Baik. Wala budda an yakuna tawaful wada' ba'da al-faragh min jami'in nusuk. Dan terdapat tidaklah tawaf wada' itu selepas selesai daripada kesemua ibadat-ibadat yang dilakukan. Wala yajibu tawaful wada' 'ala al-haid wan nufasa' lil hadis al-mutaqaddim. Ni maklum. Wala budda an la yamkusa ba'da tawafil wada'. Wala budda an la yamkusa ba'da tawafil wada'. Dan terdapat tidaklah mesti dia tidak menetap lagi selepas tawaf wada'. Lepas tawaf wada' dia kena keluar. Tak boleh nak buat benda-benda lain pula. Kecuali perkara-perkara yang ma yata'allaq bis safar. Wa amma ghairu dhalik la yajuzu al-muqsu fi Makkah, fi Makkah. Faman makatha, maka barang siapa, tafriq ya, siapa yang makatha ba'da tawafil wada' ni, walau nasiyan, walaupun dia terlupa, ataupun jahilan, ataupun kena jahil, ataupun mukrahan, ataupun kena paksa, a'adahu, dia kena ulang semula tawaf wada' tersebut. Buat tawaf wada', buat awal, lepas tu tidak kat hotel. Satgi tak payah buat malah dah. Tak boleh. Kena ulang semula. Baca sikit Sunanul Hajj sikit ya. Qala Sunanul Hajj wa amma Sunanul Hajj fa kullu ma siwa al-arkani wal wajibati
تقدم أن السنة هي ما طلبها الشارع طلبا غير جازم وسنن الحج هي ما سوى الأركان الحج وواجباته وقد بين المؤلف رحمه الله حكم سنن الحج بقوله الآتي ومن ترك شيئا من السنن فلا شيء عليه ولكن تفوته الفضيلة. Baik. Wa amma sunanul hajj, maka adapun sunat-sunat haji, maka apa ni tiap-tiap sesuatu selain daripada rukun-rukun dan juga wajib-wajib haji. Dan siapa yang meninggalkan sunat-sunat haji, maka fala syai'a alaih, tetapi tafutuhul fadilah, luputlah daripada dapat fadilah, kelebihan-kelebihan apa ni sunat tersebut. Baik, sunanul haji kasiratun minha at-talbiyatu wa hiya an yaqula al-muhrimu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini salah satu daripada sunat haji, iaitu bertalbiyah. Orang yang buat haji, orang yang buat umrah disunatkan perbanyakkan talbiyah. Ketika mendaki, ketika turun, ketika semua keadaan itu dia disunatkan bertalbiyah. السنن المتعلقة بالإحرام كالغسل وتطيب البدن دون الثوب ولبس الرجل الإزار والرداء الأبيضين الجليلين والصلاة ركعتين قبل الإحرام. Ini sunat-sunat yang berkaitan dengan ihram. Mandi dulu sebelum tu. Lepas tu memakai wangi-wangian pada badan, tidak pada pakaian. Memakai wangi-wangian pada badan. Maknanya sebelum dia ihram lah. Bila dah ihram tak boleh pakai wangian dah. Adapun sebelum dia ihram dia pakai wangian tidak mengapa. Dan juga dan orang lelaki dia memakai izar dan juga rida. Izar itu kain yang dipakai bawah pusat. Rida kain yang dipakai belah atas. Belah bawah, belah atas. Baik. Dan disunatkan warna putih. Dan disunatkan baru. Kalau tak ada yang baru, tak ada masalah. Tak syarat pun baru. Kalau eloknya barulah. Kalau ada al-nazifain. Dan juga solat 2 rakaat sebelum ihram. السنن المتعلقة بالطواف كالمشي فيه واستلام الحجر وتقبيله واستلام الحجر وتقبيله والدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويسن للرجل الرمل في الطوفات الثلاث الأول إن كان طوافه يعقبه سعي ويسن له أيضا الاتباع في طوافه إن كان يعقبه سعي ويسن للرجل والمرأة صلاة ركعتين بعد الطواف. Ini sunat-sunat yang berkaitan dengan tawaf. Seperti berjalan, kal masyi fi tawaf. Itu sunatnya berjalan. Walaupun boleh untuk menunggang. Jadi bab tu orang ulama ni dia kiaskan pada masalah menunggang tu lah. Orang dulu kan naik himar, naik kuda ke apa ke ikutlah kan. Mau sekarang ni tak leh dah buat elok dah masjid apa semua kan, dah bubuh marmar dan sebagainya. Cuma hari ni apa buat kursi roda, lepas tu naik benda tu, duduk atas jalan apa semua tu kan. Dia kena keluar banyak sikit malah-malah pakai tu Jadi kita nak ambil sunat, kita pergi tempat jauh. Jadi kita nak ambilkan apa kelebihan-kelebihan yang ada kat situ. Jadi dan juga istilam, sentuh hajarul aswad dan cium. Jadi kalau duduk jauh kita tak boleh tu, kita hanya isyaratkan. Itu sebelum kita tawaf tu, permulaan tu kita akan sekadar kita punya kiri ni kita akan buat tanda bismillah ya Allahu akbar. Lepas tu kita cium tangan kita, tu jalan. Lepas tu doa antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Rukun Hajarul Aswad, rukun Iraqi
Lepas tu yang ketiga rukun Syami, yang keempat rukun Yamani. Jadi antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad tu doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ulang tu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau pi sana dengar Rabbana atina tu semua duk ulang belakang. Eloknya ada yang apa macam itu, ada depa bagi doa-doa khas lah. Okey, untuk tawaf pertama ada doa, tawaf kedua ada doa. Ataupun kalau tak guna tu pun pusingkan juga, sebab kita tahu kita lah ni duk pusingan yang keberapa. Kalau dah lupa, kalau tak ada benda tu. Ni kita dah buka dah. Okey, kita tahu ni yang ketiga. Sampai ni kita yang keempat. Orang Indan lah, orang Indan. Lepas tu orang Turki amai pergi Jumaah semua kan. Kita pun ikut belakang mereka. Rabbana dan disunatkan bagi laki-laki itu roman. Roman ni panggil apa? Macam lari-lari lah, lari-lari anak. Pada apa ni tawaf tiga tawaf yang pertama. Tiga tawaf yang pertama tu disunatkan dia apa ni lari anak. Jika tawaf dia tu selepas dia tu ada sa'i. In kana tawafu yaqibu sa'yun. Jika mengiringi akan tawafnya tu sa'i. Dan wa yusannu lahu aidan al-ittiba'. Ittiba' tu apa ni? Kita buka ittiba' kita sebut apa bahasa Melayu? Ada? Tak ada Nah, tak tahu. Sebut apa orang Melayu? Buat itibak kat mana? Dia buka apa? Dia punya bahu belah kiri. Itu hak laki lah. Hak laki. Yasanu lahu. Atau lirajuli wa tu yasanu lahu. Fi tawafi in kana yaqibuhu sa'yun. Jika tawafnya tu mengiringi akan tawafnya tu sa'i. Selepas tu ada sa'i. Jadi disunatkan dia lari dari itu dan juga ittiba'. Wa yusannu lirrajuli wal mar'ati salatu rak'ataini ba'da tawaf. Disunatkan bagi lelaki dan perempuan solat 2 rakaat selepas tawaf. Ni jangan sebutlah belakang makam Ibrahim. Tak boleh dalam Hijr Ismail. Tak boleh di kawasan masjid lah. Tak boleh juga mana-mana tempat sekalipun. Cuma kadang-kadang orang nak jaga sikit, takut tersentuh tu dia akan pakai. Anak pun itu puas jaga taksib. Apa ni? Halnya buat orang, ada jenis-jenis orang ni dia tak kisah. Dia kelang kabut nak jalan apa semua kan. Ada jenis-jenis orang India apa semua orang stokin tak pakai apa semua. Kaki tu memang tak tengok dah jalan depan. Pihak ni lah. Ada main langgang apa semua. Baca. As-sunan al-muta'alliqatu bis-sa'i kartiqa'i 'ala as-safa wal-marwa qadra qamatin. Ni dah sebut dah semalam, dia naik apa ni atas bukit Safa Marwah kadar satu badan dia itulah qadar qamah. Wal ityan bil adkaril waridati fihi wal mashi awwalahu wa akhirahu wal adwi fil wasati. Ni pun berlari juga ni. Wal ityan dengan zikir-zikir yang warid, lepas tu berjalan pada awal dan akhir, dan juga dia berlari anak lah. Berlari anak di apa ni di tengah-tengah. Nanti ada lah dia punya kawasan hijau atas tu. Waktu tu kawasan nak lari. Kadang tak lari pun laju. As-sunan al-muta'alliqatu bil wuqufi bi Arafah كالجمع بين الليل والنهار بعرفة
والإكثار من التهليل والتكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبكاء والطهارة والبروز للشمس. Jadi sunat-sunat yang berkaitan dengan wukuf di Arafah seperti himpunkan antara malam dan siang. Himpunkan, sebab tu orang akan pergi ke Muzdalifah selepas selepas ghurubus syams, selepas terbenam matahari, sebab nak ambil sunat tu. Sunat dihimpunkan malam, siang dan juga malam. Mula waktu zawal. Jadi yang patut dia ada lahazah di Arafah. Tapi kalaulah tapi sunatnya dia ada di situ waktu siang dan juga waktu malam. Dia ambil juzuk waktu siang, juzuk waktu malam. Sunatnya dia himpunkan antara malam dan juga siang di Arafah. Lepas tu memperbanyakkan daripada tahlil, takbir, talbiyah, tasbih, tilawah, salawat atas Nabi, menangis, taharah, duduk dalam keadaan taharah bersuci, wal buruz lisyams. Buruz lisyams ni nyata apa? Macam mana nak tahu? Buruz macam berjemur lah, maknanya nak bagi mohon alam. Buruz lisyams. Mudah bahasa kita berjemur lah, berjemur. Apa ni? Jemur panah. Bagi kena matahari. Jatuh sikit lagi. Man taraka, hukum man taraka syai'an min al-arkan. حكم من ترك شيئا من الأركان الواجبات أو الواجبات أو السنن، فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ولا يجبره دم ولا غيره. Siapa yang meninggalkan satu rukun tidak sah haji dia. Begitu juga umrah dia. Dan tidak jadi halal daripada ihram dia. Maknanya dia tidak berlakulah maknanya dia masih berada dalam ihram sehinggalah dia buat rukun tersebut. Boleh ganti dengan dam tak? Wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Maka tidak menempelkan akan rukun tersebut oleh dam dan juga selainnya. Makna dia, al-makna أن صحة الحج متوقفة على الإتيان بأركان الحج جميعها، فلا يجبر ترك ركن من أركانه بدم ولا غيره، بل لا بد أن يأتي به بخلاف الواجبات كما سيأتي. Kesalahan dengan perkara-perkara wajib. Perkara-perkara wajib kita akan tampung dia dengan dam. Adapun rukun tak. Rukun kita tak tampungkan dengan dam. فمعنى قوله لا يحل من إحرامه أنه لا يخرج المحرم من إحرامه ما بقي عليه شيء من أركان الحج، فلا بد للتحلل من أن يأتي بالأركان كلها. Makna perkataan la yahillu min ihramihi, dia tak jadi halal daripada ihram dia tu. Maknanya dia masih dalam keadaan berihram, dia dikira yang bermuhrim. Dia tidak, maknanya orang muhrim tak keluar daripada ihram dia selama mana tersisa berbaki atasnya sesuatu daripada rukun-rukun haji. Maka tidak daripada tahallul min an ya'tiya bil arkan kulliha. Dia datangkan dengan rukun-rukun kesemuanya. Wa salasatun minal arkan la tafutu madama hayyan. Ada tiga rukun dia tidak akan luput selama mana dia masih hidup. Wahiyat tawaf was sa'yu wal halq. Tawaf, sa'i dan juga halq. Bercukur. Tawaf dia ada waktu masuk dia. Bercukur pun ada waktu masuk dia. Sa'i kita boleh kedepankan, ataupun kalau kita dia akan ikut tawaf lah, sebab dia memang duduk belakang selepas tawaf, sama ada selepas tawaf qudum ataupun selepas tawaf ifadah. Jadi kalau kita tak buat, kita balik Malaysia tanpa tawaf. Tawaf duduk ada situ lah. Dia dalam zimah kita lagi. Pergi balik buat tawaf. Baru ni kira puasa Sayyidina Umar. Baru dikira dia tahallul.
Katalah dia tak buat tawaf lagi. Dia cukup dah. Menontar dah. Jadi pakaian berjahit apa semua tu boleh pakai dah, tak ada masalah, bau-bauan pun boleh. Tapi dia tak boleh nak kahwinkan anak dia contohnya. Dia tak boleh jadi wali. Apa-apa yang berkaitan dengan kahwin tak boleh lah. Dan dia tak boleh nak bersama. Kalau dia balik tanpa dia tawaf, dia kena mai balik lah. Dia kena pergi balik. Sebab tawaf dia tidak ada masa yang tidak masa dia sepanjang tahun tu dia boleh buat tawaf. Cuma bila dia tak buat, dia masih lagi dalam keadaan muhrim. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi al-ismu in lam yu'zar. Dan siapa yang tinggalkan sesuatu daripada wajibat, sah haji dia dan lazim baginya dam. Dan atasnya dosa sekiranya bukannya ma'zur. Ada soalan? Okay, soal. Dari sini dulu. Allahu a'lam. Izan ni balik. Wa man taraka syai'an min as-sunnah fala syai'a 'alaihi walakin tafutuhu al-fadilah. Ni kita baca dah tadi. Mau tengoklah asal penting, kita masuk dalam nanti. Kita tengok tu muharramat al-ihram. Allah Ta'ala a'lam. Satu lagi majlis yang satu lagi kita boleh habiskan muharramat al-ihram. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر